Okay, Clifford rule of thumb. Dia ada banyak lah. Cohen pun ada juga yang bagi tahu pasal, sekejap dia tengah nak record. Sekejap, okay. Okay, so kita akan sambung balik berdasarkan Clifford rule of thumb ni. Dia ada 5 pengkelasan negligible. Yang kedua adalah 0.2 sampai 0.4. Yang ini dipanggil sebagai low. Okay, kemudian kita ada 0.4 sampai 0.7. Yang ini dipanggil sebagai medium. Kemudian kita ada 0.7 sampai 0.9. Yang ini dipanggil sebagai high. Kemudian kita ada 0.9 and above lah. More than 0.9. Yang ini dipanggil sebagai very high. Very high relationship. Okay, yang ini saya rasa saya dah cerita dah gitu dalam kelas. So saya galakkanlah anda untuk buat ulang kaji balik apa juga yang saya dah cerita dalam kuliah-kuliah saya yang sebelum ni, yang telah direkodkan, yang telah di-share videonya. InsyaAllah lah anda akan lebih nampak. Okay, kemudian direction. So direction ni tak lain tak bukan, kalau katalah nilai dia positif, positif lah. Kalau nilai dia negatif, negatif lah. Okay, contohnya kalau kita ada 0.98. So tak ada apa-apa pun perkataan negatif. So ini memang data yang positif lah. Maksudnya positif high correlation. Ni yang mungkin kawan kita tanya tadi lah, macam mana kita nak buat NOR ni. So NOR dia adalah positif high correlation. Maknanya kita cerita pasal direction positif dan dia punya sifat dia ataupun dia punya strength dia adalah high correlation. Sorry, positif very high correlation. Okey, contoh kita dapat yang kedua, nilai R value kita pula adalah, ni contoh yang kedua lah, katakanlah kawan kita kira dapat negatif 0.678. So yang ini dinamakan sebagai negatif medium correlation. Maksudnya dia punya perkaitan dia adalah agak sederhana. Okay. So itu adalah NOR. Jelas tak yang NOR ni tadi? Masih. Jelas. Okay. So kita akan teruskan sekarang apa yang dipanggil sebagai Spearman-Rowe correlation. So Spearman-Rowe correlation ni adalah alternatif kepada Pearson product moment correlation. Bagusnya correlation ni, untuk nak faham Spearman dengan Pearson ni, dia sama je. Dia akan ada NOR juga. Dia akan ada NOR. NOR yang sama juga dia akan gunakan, iaitu dia ada direction dan dia akan ada strength. Dia benda yang sama, S-T-R-E-N-G-T-H. Okay, so strength dan direction adalah interpretasi yang sama. Dia ada positif, negatif. Dia still benda yang sama berdasarkan 5 pengkelasan tadi, negligible, low, medium, high dengan very high. Dan sekarang kita nak belajar macam mana dia punya mechanic. What is the mechanic involved in this kind of analysis? Mechanic means that how you are going to run it inside your SPSS lah, ataupun mana-mana statistical package. Run the data analysis. Okay, so cara nak run dia, yang pertama anda kena pergi kepada normality test. Of course, you need to make sure that the data is normal. And then anda boleh proceed kepada analyze, followed by the next one will be kita panggil sebagai correlate, and then proceed kepada bivariate. Ini dia punya cara. Analyze, correlate dan bivariate. Ini adalah step lah, the step taken for you to understand the flow of analysis using the correlation. Okey, selepas dah pergi pada bivariate, kita dah tahu kita ada 2 kumpulan yang perlu ada IV dan DV, dan kedua-duanya perlu dalam bentuk numerical. Dan anda pun nampak dan perasan dekat sini kita ada dose dan juga kita ada tooth length. Ini contohlah, Y kita adalah tooth length, panjang gigi, dan kita ada dose dalam bentuk numerik, iaitu dosage lah yang digunakan untuk mendapatkan vitamin C. Contoh So kita boleh masukkan kedua-dua variable dalam kita punya variable box ni. Ini adalah cara dia. Cara yang paling senang sekali kalau nak buat hipotesis ni sebenarnya menggunakan SPSS correlation. Sangat senang. Masukkan je variable yang awak nak uji. Contohnya macam ni, Y dan juga X, maka kita tahulah berapa bacaan dia punya nilai P value dan berapakah nilai R value dia. So kat sini kita akan ada Pearson telah ditanda secara default. Maksudnya komputer tolong tandakan siap-siap. Dan dekat bawah ni kita ada 2 tail dengan 1 tail. Okay. Anda kena faham kan? Ya, soalan. Kalau IV dia lebih daripada 1, boleh masuk sekali je? Boleh. Soalan yang baik. Contoh katakanlah type of supplement ni anda ada lain lah, contoh umur lah. Contoh paling senang umur kan. Nak masukkan umur, boleh masukkan umur. No problem. So umur adalah anda punya X yang seterusnya lah, X3 contohnya. Tapi pastikan umur itu anda collect data dia ataupun anda kumpul data dia menggunakan data numerik ataupun data interval.
Ini soalan yang baik kerana kadang-kadang kita tersilap. Kita tanya orang, sila tandakan umur anda. Dia bagi dah julat. Julat dia kurang daripada 20, 25, lebih daripada 25. So bila anda analisis, dia tidak akan boleh menjadi data numerik. Dia adalah data yang dalam bentuk categorical sebenarnya. Itu sebab watch out. When you design a questionnaire, when you buat sesuatu analisa, yang saya pernah tengok student yang buat help promotion ni kan, kadang-kadang dia tanya umur kan. Umur dia tanya dalam bentuk bukan numerik. So apa hasil je? Yang bukan numerik tu nanti akan tak boleh dianalisis untuk numerical evidence seperti yang saya tunjukkan ini. Okay? So saya kena mohon maaf, saya perlu tangguhkan satu lagi episod. Saya tunggu sekejap . Okey, kita sambung . Allahuakbar. Hidayat banyak ujian hari ni . Okey, so itu dia punya mekanik dia. Saya ulang balik semula. Cara dia adalah analyze, correlate, and then followed by bivariate. Dan anda masukkanlah anda punya variable tadi. So dalam case ni kita masukkan X1 dan X2 dalam variable. Kemudian kita akan tekan OK atau kita tekan paste lah. Dan seperti mana semua tahu, saya suka tekan paste sebab saya nak generate dia punya syntax. Okay. So ni syntax ni. Tadi ada kawan kita tanya, kalau kita nak pakai untuk variable lain boleh tak? Jawapan dia boleh lah. Kalau kata awak ada X3. X3 tadi adalah contohnya lah. Seperti umur. Boleh. Dipersilakan . Anda boleh buat terus. Apabila telah selesai episod yang berkenaan ini, contoh yang ini, maka anda boleh keluarkan dia punya output lah. So bila kita tekan run, dia akan keluar output pada kita punya SPSS. Dan anda akan perasan dekat sini, kita akan ada satu maklumat yang agak mudah untuk kita interpret. Jadi kita interpret sama-sama sekarang ni. Tetapi sebelum itu, sebenarnya apa yang anda telah buat ni telah melangkaui step hipotesis yang diajar daripada step 1 sampai step 5. Tapi macam saya kata, ni nak tunjuk mekaniknya kan. So tak salah jika kita patah balik sekejap dan kita tengok balik sebenarnya hipotesis testing yang berkenaan, iaitu kita punya correlation ni lah. Okay. So cara dia yang pertama, kita of course lah kena ada step 1. So step 1 adalah null. Null kita adalah apa? Kita akan kata there is no significant relationship relationship between X and Y. So X dan Y ni anda define lah according to your factor. Dalam case ni kita punya X adalah dose, and then kita punya Y adalah tooth length. Saya tulis TL je lah tooth length. Kemudian kita punya alternative. So as usual kita akan kata there is significant relationship. But of course we do not know whether the relationship is positive relationship ataupun negative relationship. Because positive or negative akan menentukan dia punya nilai slope. Dan kalau anda perasan dia ada one tail dan two tail juga. One ataupun two tail tadi menentukan dari aspek slope ke mana. Slope ke mana. Sama ada slope dia macam ini ataupun slope dia macam ini. Sama ada X against Y, Y against X lah macam tu. There is a significant relationship between X and Y. So X and Y defined accordingly lah ya. Okay, step yang kedua. Step yang kedua seperti mana semua tahu kita ada alpha dan usually kita set at 0.05.
Okay, kita akan set at the alpha 0.05 and then ini adalah step yang ketiga. So step ketiga kita adalah kita run lah. Ini dia punya berkaitan dia lah dengan kita punya arahan ni tadi. Okay, kemudian kita akan ada step yang nombor 4. So step nombor 4 kita akan buat decision. So as you know, at the step number 4, we make a decision based on p-value. P-value. So p-value ni has been given by the SPSS lah, dan kita akan report kita punya statistical value. Statistical value. So statistical value kita adalah R value lah ya, R value. So seperti mana semua tahu, kita perlu laporkan dua benda ni. So kita laporkan satu-satu. Okay, kita pergi yang pertama, R value. So berapa R value kita kalau anda lihat di sini? Berapa R value kita? Nampak tak? Berapa R value ni? Saya zoom ni, nampak tak? Berapa nilai dia? 0. Nampak ke tak nampak? Tak nampak 803 tu ke Sir? 0.803 Pearson Ya, pandai. Awak boleh correlation. nampak kan, dia sebenarnya dalam bentuk matrices ni. Maknanya dose dengan dose, of course lah satu kan. Yang kita nak tengok adalah dose bersama dengan tooth length. So kalau anda tengok dose dengan tooth length, nilai dia punya Pearson correlation. So inilah nilai yang dipanggil sebagai R tadi. Pearson correlation yang saya sedang tunjuk dalam cursorsaya ni, inilah nilai R dia ya, ataupun R value dia lah, iaitu 0.803. Go there, okay? You sleep over there. Yes, please. Just go over there, okay? I will come after this. Okay, so 0.803 ni adalah kita punya R value ya. So kalau kita dapat R value yang ini, kita perlu laporkan lah 803. So seperti mana yang saya bagi tahu, kita perlu cerita juga dia punya NOR. So apakah dia punya NOR penyuluh alam? Ini adalah dipanggil sebagai positive Hai Sir. high correlation. Ataupun positive high relationship, macam itulah. So kita dah selesai yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu juga bahawa di dalam kita punya SPSS akan dibagi juga p-value. So p-value ni yang kita nak compare against our hypothetical alpha. So hypothetical alpha kita adalah 0.05 kan. So berapa nilai kita? Ada setengah student dia akan kata nilai dia adalah 0.000. Salah ni. Dalam statistik dia tidak ada nilai p-value itu adalah kosong. Tidak. Sebenarnya dia ada nilai. So kita perlu laporkan dengan cara yang betul. So kalau anda perasan kat sini, kalau anda tengok kan, nilai dia seolah-olahnya macam kosong kan. Sebenarnya bukan kosong. Nilai dia adalah 1.2327 kali dengan 10 kuasa negatif 14. Maknanya 0.0000014 kali 1.2. Dengan kata lain, mustahil awak akan tulis begitu. Tapi tak mustahil awak akan tulis begini 1.23 kali dengan 10 kuasa negatif 14 pun tak ada masalah. Tetapi untuk tujuan practicality, biasanya kita akan buat macam ni je. P kurang daripada 0.001. Itu cara penulisannya. Faham tak apa yang saya nak cakap ni? So P value P value kita ni, kita tak boleh tulis macam ni tau. Jangan tulis begini. Jangan tulis, P value saya macam gini lah tuan. Salah. Dalam awak punya research pun awak jangan tulis macam gini. Dalam awak punya tesis, salah. Dan awak tahu memang nilai dia adalah bawah daripada 0.001. So tulislah. Tulis perkataan ini, iaitu tulis notation berikut. So notation ini akan membantu pembaca ataupun reader to understand that, oh okay, it is a statistically significant. Okay, itu dia punya cara. So kita kena buat decision, kita tak buat lagi ni sebab apa yang kita baru buat ni, kita baru report. Kita baru report statistical value dan kita telah report kita punya p value juga. Dua-dua khalas, telah selesai. Tapi ada satu yang kita tak buat lagi pada step nombor 4 yang dipanggil sebagai decision. So decision kita adalah reject ataupun fail to reject. Reject or fail to reject. Siapa boleh jawab soalan ni? So kita punya alpha berapa? Alpha kita adalah 0.05. Yang kita dapat adalah kurang daripada 0.001. Therefore kita punya kurang less than alpha or more than alpha. Less than or more than? Less than. Less than alpha. Less than alpha. Ini mengikut kepada lagu yang saya pernah nyanyi sebelum ni. Less than alpha maknanya kita akan reject. Kita akan reject kita punya apa? Kita punya null. So therefore, we have the evidence to reject the null. So null had been rejected. Okay, kita dah tolak null kita. So bila dah tolak null, apa yang tinggal? Alternative. So yang left behind will be our step number 5, which is in the conclusion. So semua orang tahu. Sebab bila kita pergi kepada step nombor 5, maka kita akan buat conclusion. So conclusion based on hypothesis decision. Okay, decision. So what is your decision just now? You reject null
You reject null because of what? You reject null because of your p-value less than alpha. Okay. Ini yang saya tulis ni bukanlah semestinya awak perlu laporkan juga dalam awak punya penulisan sebab ada setengah benda tu dia meleweh tau. Tapi saya terpaksa type dan ceritakan supaya awak lebih faham insya-Allah. So apa yang awak akan buat conclusion? Conclusion awak bila dah hilangnya alternate null, katakanlah null ni saya padam. So yang tinggal adalah alternatif, therefore you are going to make a conclusion based on what is left behind. So anda akan kata there is significant relationship between apa? Between the dose which is your x and tooth length, length, iaitu you punya y. Okay, at the significant level 0.05. Okay, where ni kena ingat, where the R value is apa? R value awak kena cakap lah 0.803 corresponding the nature of positive and high correlation. Ini ayat saintifik dia. Awak nak tambah lagi ayat-ayat lain boleh? Boleh tambahlah ayat lain. Contoh ayat lain yang awak nak tambah apa? Therefore we can say, boleh kita je. Therefore the dose is one of the factor that may influence the tooth growth. Contoh. Yang ni dipanggil sebagai EM. Tahu EM? Yang bawah sekali ni adalah EM. Siapa tahu apa itu EM? EM adalah extra apa? Extra mark. Pandai. Okey, itu cara dia. Jelas Okey, katakanlah berlaku satu peristiwa bila anda buat hipotesis ujian ni, anda dapati bahawa data kamu tidak normal. Data kamu tak normal. Salah satu tak normal. Dia mesti dua-dua normal. Salah satu tak normal. So anda tak boleh pakai Pearson. Anda kena pakai Spearman-Rho correlation. That's all Itu sahaja Ini saya akan letak notation sebagai if your data is not normally tabulated. Okey, sekejap saya ada call, saya perlu angkat sebentar. Sekejap Okay, so bila kita run yang ini tadi, non-parametric correlation, so anda akan perhatikan bahawa nilai dia adalah dia akan mengeluarkan output yang berbeza, of course lah, sebab dia punya algoritma pengiraan dia berbeza, tetapi result adalah lebih kurang sama lah. Okay, ada tambahan yang saya perlu ceritakan juga. Bila anda run correlation, dia akan bagi bintang ni nampak tak bintang? Bintang ni adalah indikasi kepada dia adalah sangat signifikan pada level 0.01. Maknanya alpha kita 0.01, dia adalah statistically significant. Kalau dia ada satu bintang, dia adalah less than 0.05. So sebab tu saya kata correlation ni dia telah membantu anda memberi sedikit insight lah. Okay, so kalau kita run yang ni, sama juga anda akan buat step 1 sampailah step 5. Saya tak akan buat, saya akan tinggalkan kepada anda untuk anda lengkapkan. Tapi yang pasti anda akan report bukan R value saya ulang, bukan R value. Salah anda akan report RS value. Okay. Untuk Spearman-Rho anda akan pakai RS. Perkataan dia R huruf besar, S huruf kecil superscript. Boleh bayang ke tak boleh bayang tu saya kurang pasti, tapi anda cuba explore lah mengenai perkara berkenaan. Okey, habis untuk bab correlation. Ada apa-apa soalan? End of the analysis. Ada apa-apa soalan tak mengenai correlation ni? Saya mohon maaf lah sebab ada banyak sangat benda yang berlaku. So saya akan tunjukkan pula secara superficial apabila anda nak menggunakan software-software yang lain seperti yang saya cerita tadi. Sorry, saya nak tanya saya. Ya, soalan. Silakan. Macam saya cakap, ada punya nature of relationship dia mesti kurang daripada satu kan? Salah. Nature of relationship mesti cerita strength dengan direction. Sorry, yang ada yang kurang daripada satu tu apa benda? Itu adalah strength. Nilai strength adalah tambah tolak 1. Ya. Okey, kalau kata ada kemungkinan kalau kita run SPSS tu dia boleh dapat lebih, maksudnya dia boleh jadi salah. Kalau kita run SPSS tak mungkin. Kalau awak kira manual mungkin.
Okey, baik. Kalau awak kira manual kan, yang kira manual N kali dengan sigma XY tolak dengan sigma X kali dengan sigma Y bahagi dengan sigma kali dengan N kali dengan sigma X kuasa 2 tolak dengan sigma X kuasa 2 yang dikuasa 2 kan tolak dengan N kali dengan sigma Y kuasa 2 tolak dengan sigma Y yang dikuasa 2 kan tu, yang punca kuasa kat belah bawah. Kau tengok aku dah boleh hafal lah dia punya formula tu. Yang itu ada kemungkinan anda akan tersilap kalau anda kira manual yang itulah. Tapi kalau anda pakai even SPSS ataupun mana-mana statistical package should be not a big problem lah. Okay, saya just tunjukkan superficially macam mana anda boleh hasilkan juga apabila anda menggunakan apa yang dipanggil sebagai Excel. Lepas ni saya akan tangguhkan kelas ni sebentar. Jadi kita akan ada X dan kita akan ada Y. So apa yang dibagi oleh Excel ni adalah data analysis yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai data analysis lah. Anda boleh pergi pada data analysis dan anda boleh ambil apa yang dipanggil sebagai correlation. Dekat bawah ni kita ada correlation. Yang ni correlation. So kita akan tandakanlah input range kita. Kita akan tandakan input range antara X dan Y tu sekaligus. So bila anda tanda sekaligus macam ni dan anda akan dapat output range dia adalah seperti berikut. Anda akan tampallah somewhere around here dan anda akan dapat jawapan dia adalah yang diberikan. Saya kena letak label lah sebab ada label kan. So dia akan bagi jawapan lah dekat sini. So inilah jawapan dia. Kalau anda tengok ini adalah jawapan yang berkaitan dengan R value. Ini adalah R value. So R value ni anda boleh gunakan untuk mengira dia punya P value. Lepas tu cari dia punya statistical significance pada jadual T. Okey, itu dulu saya punya penjelasan. Saya kena pause kejap. Kita rehat dulu selama 5 minit. Saya akan sambung kemudian. Okey, boleh ya? Boleh sir, boleh. Jangan keluar lagi lah kalau anda